Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يحسن لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Hari ini kita akan sambung balik kitab kita ni yang Yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan oleh Syekh Dr. Ahmad Asyarbasi. Dalam bab ulumul Quran lagi, dalam bab ilmu tentang Quran ni. Dan sat topik ni i'rab ayat lah. Ada orang tanya Syekh ni. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 3, dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahawa sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik. Begitu juga Rasulnya. Yang ingin saya tanyakan adalah i'rab kata Rasuluhu yang kedua. Pada mushaf Quran kita kata tersebut tertulis dengan i'rab dhammah. Rasuluhu tu. Lu lah Rasuluhu. Padahal saya berkeyakinan bahawa kata tersebut harus mansub Rasulahu dah, kerana dia mengatafkan pada kata Allah dah. Ini kaedah bahasa Arab lah. Kita kaedah bahasa Arab, ya nahu mansub ke apa ni, i'rab majrur ke, nasab ke, marfu' ke, ia akan jadi dhammah ke bagi atas ke bagi bawah tu, ia akan jadi makna ya akan bertukar dah. Jadi kata ngaji kaedah bahasa Arab, dia rasa Rasulullah bukan Rasuluhu dah. Syekh ni jawab lah. Kata Rasuluhu yang kedua dibaca marfu' dhammah menurut pendapat qira'atus sab'ah. Baca qira'at yang 7 qira'at tu habis sepakat baca Rasuluhu. Apa ayah nak boleh sepakat dah. Qira'at 10 tu tahulah hak pelik pun ada dah. Qira'at ni walaupun setengah kata mutawatir ke apa, sebenarnya tidak boleh mengatasi mutawatiran mushaf Utsmani yang sampai pada kita hari ini. Waktu kita faham tak setengah orang dengan mudah kata ni qira'at mutawatir qira'at dah. Tapi orang ni tak apalah. Sedang molek serupa dah. Mushaf Utsmani serupa betul-betul nah, dengan apa qira'at sab'ah ni. Baca cara baca 7 jenis baca dalam Quran. Quran hak tu hak siapa kita ni Allah SWT jadikan dia ni dihafal berjuta-juta manusia. Ya zaman dulu hingga sekarang tulisan sampai pada kita berjuta-juta. Nak kata tersilap pun tidak mungkin bukan bersepakat berdusta, tersilap pun tidak mungkin. Kerana ramai sangat berjuta-juta daripada satu keturunan kepada keturunan, pada bangsa-bangsa, daripada generasi ke generasi yang menyampaikan Quran kepada kita jadi tak mungkin benda tu bertukar ikut logiknya. Pasal itu ramai-ramai berjuta, bukan sikit berjuta, bukan beribu berjuta-juta. Daripada satu keturunan lain yang hafal Quran, mencetak Quran dan menyampaikan kepada kita kan. Jadi dia mengatasi qiraat 7 ni. Qiraat ni berapa orang ngaji boleh sanaknya dah. Jangan anggap sanak tu lebih besar daripada sistem logik sunnatullah. Sistem logik ni bagi hak dia ramai merayakannya siapa mustahil tersilap berdusta ni, waktu lebih utama berbanding dengan sanak atau taman ni. Dia kira boleh sanak tak? Tegur dia boleh sanak-sanak. Mulai mimpi ke sebagainya, kadang ada sanak tak tahu main mana, waktu dia pegang lebih daripada ilmu yang biasa Al-Quran Sunnah yang telah dibukukan, yang telah disampaikan dengan lebih ramai orang. Sanak tegur dia sikit-sikit tu dia pakai waktu lebih. Jangan gitu dah. Okey. Jadi kerana kata tersebut berkedudukan sebagai mubtada' dari khabar yang dibuang. Ini kaedah bahasa Arab, mubtada' khabar yang dihazah dibuang. Bukanlah maksudnya dia ni maf'ul lebih ke apa jadi maksud tidak, tapi dia adalah mubtada' dari khabar yang dibuat. Adapun takdir kalimat itu secara sempurna ialah wa rasuluhu bari'um minal musyrikin kadzalika.
Dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrik juga. Nah, bari'un, berlepas diri minal musyrikin kadzalika juga. Jadi ada tinggal dia ni mubtada kepada bari'un minal musyrikin. Jadi ini rasuluhu tu mubtada kaedah dia marfu'. Ni marfu' bagi depan lah, bagi depan. Ada khabarnya iaitu kata bari'un yang dibuai sini ni. Ni kaedah bahasa Arab, yang ada benda yang dibuai tapi kena anggap ada lah. Baru betul kaedah dia. Kata rasuluhu juga dapat diberi i'rab rafa' dengan alasan kerana diatafkan kepada dhamir yang tersembunyi pada kata bari'un. Dhamir yang tersembunyi tersebut ber-i'rab rafa'. Dhamir ni ganti diri nama, awak, kamu, mereka dia. Jadi dhamir ni bi-i'rab rafa' kerana bi-i'rab tu maksudnya bagilah, bagi rafa' bagi depan kerana berkedudukan sebagai fa'il. Ini subjek. Fa'il ni pembuat ialah bagi depan dia. Jadi jumlah fi'liyah ayat-ayat berdasarkan fi'il qatala Muhammadun Aliyana contohnya. Jadi Muhammadun tu fa'il tu dia kena bagi depan marfu' disebabkan dia punya kekuatan sebagai fi'il seperti fi'il kata kerja. Adapun takdir kalimah tersebut berbunyi annallaha bari'un huwa wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri. Huwa wa rasuluhu tu mubtada menadak. Gitulah kira-kira orang. Sebagai ahli ilmu nahwu mengatakan bahawa kata rasuluhu dibaca rafa' dhammah kerana diatafkan dengan kata pada mahal tempat isim an. Adapun asalnya kata rasuluhu tersebut dibaca rafa' kerana berkedudukan sebagai mubtada. Ahli nahwu ya ataf waw ni ataf kepada mahal tempat dengan isim an. Itulah ni perbahasa nahwu kadang-kadang pening kita ke apa dah, tapi nak dapat gambar itu lebih kurang lah kita kecek ni supaya kita nampak kepentingan bahasa Arab lah. Dan seninya bahasa Arab ni. Di samping itu juga terdapat qiraat bacaan yang jarang. Yang bacanya rasuluhu ni jarang. Qiraat syaz dipanggil dah. Itu membaca dengan dimasukkan pada kata Allah sebagai maf'ul ma'ah. Adapun bacaan-bacanya dengan dijarkan kasrah tidaklah diterima sama tak diterima tak logik rasul lah kasrah dia. Bagi bawah. Rujak ni. Telah diceritakan bahawa seorang Arab mendengar seorang sedang membaca Quran lalu orang tersebut salah di dalam membacanya iaitu dengan baca rasulihi dengan dijarkannya. Maka Arab yang bodoh tersebut mengatakan jika Allah sahaja berlepas diri Rasulnya maka saya pun akan berlepas diri darinya. Jadi kisah baca tu bermaksud Allah berlepas diri, maksudnya Allah marah ke Rasul tu, boikot Rasul. Jadi orang badui bodoh tu kata dia pun boikot juga dah tak secara ke Nabi dah berlepas diri. Orang yang membaca Quran itu pun marah atas perkataan itu. Lalu ia membawa orang Arab itu ke hadapan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Setelah Khalifah mendengar permasalahannya, dia merasa takut akan timbul penyimpangan dalam membaca Al-Quran. Lalu dia memerintahkan supaya disusun kaedah ilmu nahwu, tata bahasa untuk hal itu. Zaman Umar lagi ilmu nahwu ni untuk jaga Quran. Quran pun nak jaga bahasa sambil menjaga lah. Okey, penciptaan langit dalam Al-Quran. Ada tanya Syekh ni. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 12. Yang bermaksud dan kami telah bangunkan di atas kamu 7 langit yang kokoh. Apakah yang dimaksudkan dengan kata membangunkan di sini adalah seperti makna membangun secara fizik yang biasa kita fahami itu. Jika sekiranya begitu maka bagaimanakah roket-roket Soviet lah Rusia tu dan Amerika dapat mendarat di permukaan bulan beberapa kali. Padahal sebagaimana yang dikatakan orang boleh berada di langit yang ketujuh. Kata langit ketujuh dah bulan. Okey. Syekh ni jawab dah. Al-Quran secara berulang-ulang menyebutkan perihal penciptaan langit. Bukan sekali, banyak. Masuk dia cerita banyak ciptaan langit. Dia motek dah orang Islam kaji. Jangan dia kau putih saja. Kita Islam kena kaji astronomi ni. Bukan astrologi, dia astronomi. Astrologi tu dia apa kata meramal berdasarkan kedudukan bintang. Waktu tak boleh lah. Waktu Nabi kata siapa yang pertuhankan bintang tu kerana dia anggap sia ke baik buruk ke berdasarkan bintang ni. Waktu astrologi. Astronomi ni kita tengok benda pelik di langit, kaji kedudukan
comel, kau bentuk setengah mana, merasakan kehebatan Allah tu astronomi dia. Untuk merasai kehebatan Allah tu molek bagus dia. Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 22 mengatakan, dia telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Langit tu atap tu. Dalam surah Al-Mu'min ayat 24 Allah SWT berfirman yang bermaksud Allah lah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Sebagai atap lagi dah. Berikutnya pada surah Qaf ayat 6 Allah SWT berfirman yang bermaksud, maka apakah mereka tidak melihat langit yang ada di atas mereka? Bagaimanakah kami membangunnya? Kita tengok tu. So kalau nampak awal ke apa, biar tengok lebih lagi. Siapa kau matahari, kau planet-planet, kau bintang-bintang lain, kau bima sakti ke apa, galaksi lah ni. Kita nak lagi jauh kita tengok tu, lagi nampak kehebatan Allah SWT. Lepas tu fikir, logik kau jadi sendiri ni. Hebatnya, siapa dia je buat setahun ni. Jadi kita mikir-mikir, mesti ada Allah SWT yang menciptakannya. Bukan jadi sendiri setahun ni. Dan fikir logik lah. Jangan nak nampak setengah ni orang Kristi tak. Dia nak lawat etis. Tunjuk hebat-hebat alam ni. Ngelas kita tunjuk gambar Nabi Isa tak. Hak dia koyat kan. Nabi Isa tak. Macam mana Nabi Isa hak manusia debek setahun ni. Manusia boleh buat langit setahun tu. Biar logik ada. Jadi kita merasakan ada suatu kuasa lain. Sepatutnya nak. Tapi sekali-sekali nak lawat etis dia tunjuk benda tu lah. Kita pun boleh guna lah keadaan ilmu astronomi ni. Kepelakkan apa makhluk-makhluk di alam ni. Sehingga kita merasa kehebatan Allah. So lagi hak sepatutnya dikaji juga dan dipertunjuk kepada masyarakat ialah dan laut pun banyak menantai pelik-pelik. Hak lagi dalam hak kita rasa pelik tu. Waktu kita nak royak masyarakat untuk royak inilah kehebatan kebesaran Allah. Tak ada benda hak boleh pergi dalam tu kalau pergi haci lebu kerana tekanan yang sangat kuat. Tekanan yang sangat kuat dak. Kapalnya sangat canggih yang boleh pergi. Kalau dia kat kapal selam biasa boleh pergi dak. Pas tekanan yang kuat sangat dia boleh kepek buat dah. Tekanan air sangat dalam. Tak sampai ke 10 km ke apa dalam laut. Sangat kuat tekanan air dia. Jadi ada makhluk, ada nanti boleh hidup dari tu. Hak tu belah dah. Selanjutnya dalam surah Az-Zariyat ayat 47 Allah Taala juga berfirman yang bermaksud dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Jadi semakin luas ni. Langit ni semakin luas. Kaji lah. Kaji astronomi. Sementara dalam surah An-Nazi'at ayat 7 bermaksud Allah SWT berfirman yang bermaksud apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang telah dibangunkannya. Kita ni biasa debek lah. Biasa kita tak suhu nak jadi Tuhan tak. Hakikat insan lah. Insan kami ada buat buku dah. Ayatnya kita ni hebat. Ada manusia Nabi Muhammad tu manusia hebat. Dia yang boleh pergi Sidratul Muntaha. Jibril tak lagi. Dia lah Tuhan. Penjemaat Tuhan. Sebab Tuhan tak bertempat ni. Masalah lah. Wujud bila makan ni. Pasal wujud bila makan ni. Dia menyebabkan sekali dia pening-pening. Mikir. Dia kata tak mikir zat Tuhan. Tapi cara ni berbeza Nabi Muhammad tu jadi Tuhan nak. Ini berlaku dalam ajaran tariqat yang turut-turut. Dan juga di India tu dia panggil Barelwi dah. Tariqat Barelwi dah. Ya hebat lah ni pakai serba hijau. Kalau kita pergi Mekah ada hak pakai piyah hijau ke serba hijau tu. Setengah tu kemungkinan lah dah. Dia adalah Barelwi. Pasal dia adalah syiar dia pakai serba hijau. Okey, lepas tu langit ni sangat hebat lah. Kalau kita kaji molek, hebat tak. Payah nak buat ni tak. Dia lohong hitam kan panggil apa? Black hole kau dah. Lepas tu dia ada bintang yang macam-macam tak. Bintang putih ke apa yang berat dia walaupun kecil dia berat lagi daripada matahari berapa kali ganda dah. Jadi benda-benda gitu kajian menarik lah. Ada pula bintang-bintang ni dia menghancurkan semua atom yang bersama dia dah. Dia boleh menghancurkan. Dia sedut kalau kena ke tempat dia tu, dia akan tukar kepada bentuk lain tak. Dia tak akan macam kita kaji ni ada atom hidrogen ke helium ke apa. Jadi tak ada. Dia jadi punah je apa. Pasalnya merosakkan nukleus atom tu. Dia ada kuasa yang boleh merosakkan nukleus atom tu mengikut kajian lah. Betul setiap mana wallahu alam. Tapi sebenarnya bunyinya kalau kita kaji kita merasa hebatnya Allah buat lah. Apakah ini dimasukkan dengan langit? Dan apakah yang dimasukkan dengan kata membina atau menjadikan pada langit? Para ahli bahasa mengatakan bahawa semua yang berada di atas adalah langit.
dari sinilah langit itu disebut langit. Kalau kita royak bukanlah masuk Quran ke langit tu mesti sini kau boleh kau gapo dak. Semua di atas tak kira mana-mana pun langit berlaku dah. Kerana dia berada di atas bumi. Begitu juga segala sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain adalah langit bagi sesuatu yang ada di bawahnya itu. Awal tu kira boleh kata dah lagi sebab di atas daripada bumi. Gitu je. Begitu juga segala sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain adalah langit bagi sesuatu yang ada di bawahnya itu. Dengan demikian segala sesuatu yang berada di atasmu adalah langit. Dari sini mungkin kita dapat mengatakan bahawa langit adalah sekumpulan benda-benda alam yang ada di atas kita. Sedangkan kata bina membangun sebagaimana dikatakan kitab Tawsih Al-Mana, artinya meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain. Membangunnya. Sehingga menjadi suatu bentuk tertentu. Kita kira tak di atas tu. Tak di atas lah. Daripada satu benda tu dikira membina tu dah. Allah SWT telah menciptakan langit dengan menggunakan sistem sebagaimana yang terdapat dalam sistem bangunan. Di mana Allah SWT mengatur letak dengan gerak peredaran benda-benda langit secara harmoni. Sebagaimana dapat disaksikan. Allah menahan benda-benda langit tersebut dengan hukum graviti. Daya tarik. Sehingga benda-benda itu tidak terlempar, tidak juga bertabrakan antara satu dengan lainnya. Kecuali apabila telah datang dari yang dijanjikan yakni di hari kiamat nanti. Di mana sistem yang berlaku di alam ini tidak berlaku dan semuanya kembali kepada penciptaan yang baru. Masa tu ia akan lost dah. Sistem graviti ni yang boleh kawan dengan baik. Bahkan sistem bumi ni, keseimbangan bumi ni, sistem molek. Bumi duduk tu, sistem molek. Kedudukan yang menyebabkan alam ni stabil dan makhluk boleh hidup dengan baik dah. Makhluk yang hidup dalam dunia ni boleh hidup dengan sempurna, dengan baik. Kerana sistem graviti yang sempurna antara matahari dengan bumi, bulan dengan bumi dah. Dan semua tu ada tarikan. Dia ada kiraan. Dan ni kalau kita mengaji fizik, dia kata tepak. Dulu saya mengaji masa universiti dah. Dan ni turun. Daripada silibus universiti turun. Dia boleh kira kekuatan graviti. Berdasarkan ada formula dia lah. Hukum kegravitian semesta lah. Hukum kegravitian semesta tu. Dia boleh kira saiz objek tu. Jejari bumi ke mustari ke zuhal ke gapo ni. Dan tarikan graviti dia kuat setara mana. Dia duduk jauh, dia semakin jarak jauh, semakin kuat tarikan matahari kepada dia. Dia akan bergerak mengelilingi matahari dengan lebih perlahan. Lagi jauh, lagi perlahan kerana daya tarikan dia kurang kuat. Hak lebih dekat ni, lebih laju pergerakan dia mengelilingi matahari. Semua tu dengan kiraan lah. Dan kiraan kita merasakan kehebatan Allah kerana satu benda yang hebat lah. Yang boleh bergerak secara tu dan boleh stabil sistem alam ni. Dia tak kena sikit bahaya dah ni. Jauh sikit atau kurang sikit daripada biasa hak kita alami ni. Dia akan jadi bumi ni. Dia akan bagi tak stabil dah. Suhu tak stabil. Kelajuan udara dia tak stabil dah. Dia akan jadi ribut, taufan dan sebagainya. Lepas tu dia akan jadi gempa bumi dan sebagainya. Sebab apabila dia tidur jauh sikit ataupun dekat sikit dengan matahari ataupun lebih laju pusingan dia mengelilingi matahari, dia lebih sikit je dia akan jadi rosak sistem bumi ni lah. Jadi kita akan merasai kehebatan Allah SWT. Begitu je orang sains yang kaji memang betul. Pergerakan air daripada tempat sejuk kepada tempat panas. Pergerakan tu menyebabkan keseimbangan suhu dunia. Udara pun begitu dah. Oleh kerana itu, yang dimasukkan dengan penciptaan langit di atas, kita dah menjadikan semua benda langit. Kira di atas tu kira benda langit. Dan bintang-bintang sedemikian teratur sehingga seolah seperti sebuah bangunan yang kokoh. Padahal jauh lagi, kira langit belakang dah. Hak dekat ke hak jauh, kira langit belakang. Adapun mengenai ayat Allah SWT ditanya kepada saudara penanya, iaitu 7 langit yang kokoh. Apa maksudnya tak? Imam Muhammad Abduh berkata. Jadi, Syekhul Azhar, Boh Azhar dululah. Yang dimaksudkan adalah 7 sistem di mana dalamnya terdapat 7 planet bergerak yang banyak dikenal. Dia kata 7 planet bergerak. Ia menyebutkan itu secara khusus kerana benda-benda itulah yang tampak dan kerana orang awam telah mengenalnya pada waktu itu. Sekiranya tidak demikian pun, Allah juga telah menciptakan sistem yang lebih agung dari itu. Yang dalamnya terkandung alam-alam langit. Adapun Allah SWT menyebutkannya sebagai sesuatu yang kokoh.
adalah kerana sedemikian kokohnya sehingga tidak terpengaruh dengan perubahan zaman yang terjadi. Di peringkat tu Muhammad ada tu 1800 lebih lagi tak. No, maksudnya sebelum 1900 lagi tak. Peringkat dulu tak. Dia dapat orang putih bukan orang Islam, orang putih pun yang nampak tu dah teleskop dia dah. Jadi kata planet 7 tu kira tu lah langit 7 dah. Dan benda ni pun ada ulama kita dulu balah antara mufti Kedah dengan nama gapo soal lagi dia di Filipina ke apa. Jadi ulama-ulama belaka, ulama falak dah. Nak bahas benda gini pasal pada masa tu tak sampai lagi ilmu sains pun tak sampai lagi dah. Teleskop pun tidak canggih mana. Jadi kita ni benda gitu tidak muktamad lah. Oleh sebab itu sains ni walaupun kita kaji kita kena ingat dia pada masa itu jumpa secara tu. Boleh dia pakai sikit-sikit untuk kita rasa kehebatan Allah. Tapi nak muktamad yakin tak boleh. Ya kaji terus berlangsung dah. Kaji ada benda baru pula. Dia tinggal teori lama dah. Dia tidak muktamad juga. Hak ni jumpa masa tu masa alat dia secara tu je ada lah. Lalu ni macam-macam quantum physics pun orang bicara nak. Dia lebih canggih daripada fizik biasa, quantum physics lah. Dia lebih mendalam lagi dah. Nak kaji pelik-pelik lah. Ada lagi benda yang tidak kita biasa ni berdasarkan jisim nak. Hak hebat dulu ke masa Einstein tu, jisim ni bertukar pada tenaga, jisim boleh hilang. Dulu kata jisim ni tetap sama dah. Jisim ni boleh hilang. Hilang tu pergi kepada jadi tenaga dah. Masa tu hebat benar dah. Lalu ni nak pergi lebih lagi dah. Bukan setakat jisim bertukar pada jisim bertukar pada tenaga boleh bertukar pada jisim ke apa bukan dah. Dia ada lebih lagi dah. Quantum physics. Lah ni lah kajian lah ni. Okey. Dan benda ni tak sebenarnya zaman kita ni kena dedahkan anak-anak kita dengan ilmu sains lah. Nak. Kena terima hakikat lah. Kadang ya sebenarnya dia akan hadapi orang etis dan sebagainya. Kalau dia terdedah awal-awal, dia akan boleh berfikir dengan matang sehingga dia boleh menghadapi cabaran zaman dah. Dan belajar di samping dengan belajar agama lah, tidak muktamad teori sains lah. Okay, habis itu. Begitu juga dalam memberikan penafsiran terhadap firman Allah SWT dalam juz' Amma yang berbunyi, apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit yang telah dibangunkan oleh Allah SWT dah. Jadi langit tu payah lagi ni, besar lagi, luas lagi, besar doa lalu, bukan besar sikit. Nak kira tu bukan kilometer, kena kira tahun cahaya. Cahaya ni satu saat je 300 berapa? 380,000 lah ingat. Jadi jauh kilometer satu saat. Kelaju aja. Dia tahun cahaya, tahun lah. Tahun ni 365 kira dah. Macam hari biasa dah. Pergerakan dia. Kita nampak ni beribu-ribu tahun cahaya dulu. Maksudnya beribu tahun dulu. Beribu juta tahun dulu pada setengah tu. Jauh sangat baru sampai cahaya ke bumi. Tengok teleskop ni. Nak jadinya luas sangat. Besar sangat langit Allah buat ni. Tafsir Al-Madan mengatakan ayat di atas merupakan penjelasan mengenai cara penciptaan langit. Adapun yang dimaksudkan dengan membangun ialah menggabungkan berbagai-bagai bahagian yang terpisah antara satu dengan yang lainnya dan mengikatnya dengan suatu ikatan sehingga menjadi satu bangunan. Demikianlah Allah SWT telah menciptakan planet-planet di mana dia meletakkan suatu ikatan yang menghubungkan satu dengan yang lainnya, namun dengan tetap menjaga masing-masing garis peredarannya sehingga dia jalan ikut sistem. Kita boleh kira sunnatullah. Sains ni jadi kita nak kaji sunnatullah. Sistem Allah buat sehingga kita boleh kira kelajuan dia. Dia dekat dengan matahari, dia bentuk elips. Sebab apa bentuk elips? Dia bukan bulat. Semua tu boleh menyebabkan kita boleh buat sistem akhirat. Sehingga keseluruhannya nampak sebagai suatu alam yang padu dan dinamakan dengan satu nama, iaitu langit yang ada di atas kita. Dia selain kait mengait, ikat mengikat. Bima sakti, pusat bima sakti menarik, termasuklah bintang kita, itu matahari, termasuk habis. Ikatan itu menjadi satu yang besar tu boleh diikat dengan satu sistem kuasa yang diberikan oleh Allah SWT lah. Inilah arti dari perkataan Allah SWT, maksudnya dia meninggikan bangunan-bangunannya dan langitnya lalu menyempurnakannya. Para ahli ilmu fizik dan astronomi berkata, adapun langit dalam erti ilmiah ialah segala sesuatu yang meliputi bumi pada arah mana pun, sejauh apa pun.
dan dalam bentuk apa pun mencakupi ruang udara yang meliputi bumi hingga batas ketinggiannya di mana terdapat segala macam benda langit dengan berbagai bentuk, volume dan kewujudannya. Benda-benda langit tersebut bergerak pada suatu sistem yang menakjubkan, di mana muncul dan tenggelamnya secara teratur dapat disaksikan oleh penduduk bumi. Benda-benda langit tersebut memberikan cahaya dan kehangatan. Benda-benda langit tersebut seluruhnya, walaupun berada pada ketinggian, dihubungkan antara satu dengan lainnya dengan kekuatan daya tarik yang tertentu sehingga seluruhnya tidak ubahnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan serta bertingkat-tingkat. Ini orang sains pun gitu astronomi ni. Tak tahu letak refer ni orang putih orang kapi kau Islam buat tak tahulah. Tapi nak bunyinya gitu tak. Dia ayat berkait bertingkat-tingkat kata macam bangunan jugalah. Boleh juga yang dimasukkan dengan langit yang ketujuh adalah tempat-tempat peredaran planet-planet yang senantiasa bergerak mengelilingi matahari. Boleh juga yang dimasukkan adalah berbagai tingkatan yang meliputi bumi. Allah SWT telah mengatur sedemikian rupa sehingga udara yang meliputi bumi adalah udara yang sesuai dengan kehidupan ini. Nah, tu kata boleh hidup, lepas tu kata marah boleh hidup dah. Dan ni boleh tahulah udara denung, mungkin oksigen pun kita banyak dah. Banyak gas beracun dah. Penemuan-penemuan ilmiah sekarang ini tidak bertentangan dengan nas Al-Quran, bahkan mendukungnya dan memperkuatnya apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Oleh kerana itulah para ilmuwan tersebut memberi komentar mengenai ayat Al-Quran yang berbicara mengenai penciptaan langit sebagai berikut. Maksudnya, sesungguhnya seorang Nabi yang ummi, yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Apa kita cerita ni pendapat ni, sebenarnya sepakatnya sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, sebagai Nabi dah. Bila disebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, masa tu automatik Nabi pandai membaca tu mengikut. Walaupun tidak jumhur ulama, tapi kalau kita ulama yang hebat nak Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Bukhari ke apa, ulama-ulama tahqiq memang mereka mengatakan Nabi boleh baca tu. Start sebut turunnya surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu, start tu tiba-tiba Nabi boleh baca tu, sebagai mukjizat Nabi lah. Tak apalah kalau kita kira Quran ni, ada ulama kata tak boleh kata kita takut nak tuduh Nabi tulis Quran sendiri. Nah. Tapi yang pentingnya Nabi start memang tak mengaji siapa-siapa tak boleh baca peringkat awal. Serta tubuh di satu masyarakat tidak mengenal ilmu pengetahuan dan pengajaran. Orang Arab masa tu tak ada ilmu. Bukan tamadun Yunani, ada dah sains. Tidak mungkin dapat mengetahui bahawa langit itu memiliki 7 tingkatan. Kerana tingkatan-tingkatan langit tersebut tidak mungkin dapat diketahui kecuali dengan ilmu. Oleh kerana itulah semua ilmu yang dimiliki oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang ummi tidak lain berasal dari Allah Azza wa Jalla yang telah mengutuskannya menjadi seorang rasul. Dari penjelasan-penjelasan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahawa tidak ada pertentangan antara ayat-ayat yang telah disebutkan dengan sampainya roket-roket di atas bukit bulan. Ayat tu bukan Al-Quran, ayat boleh langit ketujuh pada masa tu. Siapa dia ayat gitu dah. Tu orang dah duk kecek-kecek buat kedai kopi dah. Jadi bukan maksudnya toleh. Kerana roket-roket tersebut tidak menembus bangunan tertutup yang ada di hadapannya. Mereka dia menembus angkasa terdapat di antara benda-benda langit dan menuju ke salah satu benda langit tersebut serta kemudian mendarat di permukaannya sahaja. Allah SWT telah menahan benda-benda langit tersebut di angkasa yang begitu luas ini, di mana-mana masing-masing mempunyai hubungan satu sama lainnya dan dilindungi oleh suatu sistem graviti yang kokoh. Masing-masing benda langit tersebut bergerak pada garis peredarannya masing-masing. Semua ciptaan Allah ini tidak ubahnya seperti sebuah bangunan yang kokoh yang tidak tersentuh kesalahan. Maha suci Allah, zat pencipta langit yang paling baik. Gitulah. Kita apa pun molek kita zaman ni kena mengaji lah mana pun ilmu sains ni. Fizik, kimia, bio tu mendalam tu lebih baik. Kata siapa tu pun ilmu sains tu biar kita sentiasa update. Kita baru berasa tidak terpengaruh dengan benda-benda khurafat ni. Tidak nak percaya benda kayu kokap percaya ke apa. Banyak jadi ni kerana kadang-kadang tidak ada rasa ilmu sains. Dia berasa hebat benar ni ilmu roid pelik-pelik. Kita apalah. Tegis seterusnya yang menentukan qadar dan memberikan tunjuk dah. Apakah maksud dari firman Allah SWT berikut yang bermaksud dan yang menentukan qadar masing-masing fahada dan memberi tunjuk dah. Apakah petunjuk yang dimasukkan hanya khusus untuk manusia saja? Ini hak dari Quran. Menentukan qadar dan petunjuk dah. Syekh ni jawab. Dalam ayat-ayat terus pertama surah Al-A'la, Allah SWT berfirman, sucikan nama Tuhanmu yang paling tinggi.
yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya dan menentukan kadar masing-masing dan memberi tunjuk. Nah. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahawa ini dimasukkan dengan kata qaddara, menentukan kadar. Ialah Allah SWT mempersiapkan bentuk bagi setiap sesuatu dan juga keadaan yang sesuai dengan masing-masingnya. Jadi setiap benda ni sedia molek berlaku. Kita sedia molek, kucing sedia molek, pokok sedia molek, langit sedia molek berlaku sesuai dengan masing-masing. Ada pun yang dimaksud dengan kata hada ialah memberi petunjuk atau bimbingan. Ada juga yang pendapat yang mengatakan bahawa makna ayat yang dimaksudkan ialah Allah SWT telah menentukan kebahagiaan dan kesengsaraan masing-masing dan telah menunjukkan kepada mereka jalan petunjuk dan jalan kesihatan. Para siapa yang mendapat petunjuk, maka dia telah mendapat petunjuk untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang sesat, maka dia yang telah menyesatkan dirinya sendiri. Itu ada setengah ulama tafsir kata gitu dah. Itu maksud dia. Allah tentukan ke apa? Tentukan qaddar, menentukan masing-masing tu ada dah jalan petunjuk, jalan kesesatan. Itu dah. Ada lagi pendapat lain yang mengatakan bahawa erti ayat di atas adalah Allah SWT lah yang telah menentukan kadar masing-masing kekuatan dan rezeki orang-orang yang hidup dan kemudian memberikan mereka petunjuk kepada sumber kehidupan mereka. Kadang kerana Allah beri tunjuk dah. Bukan ya adalah hidup sendiri pun Allah beri ilham kepada setiap makhluk. Kucing cara dia makan gana, burung cara makan gana, ulat cara makan gana, sebut babi makan gana dah. Tumbuhan makan dia gana, kita manusia nak cari makan gana, penghidupan. Semua tu Allah jadi ilham ke kita boleh. Jadi tiba-tiba jadi pandai nak cari makan sendiri dah. Cari rezeki yang Allah kurniakan tapi melalui pelbagai sebab. Allah tak kata duk contoh doa pakai turun lalu dah. Tapi Allah jadikan pelbagai sebab supaya kita ni bergerak dah. Saling memerlukan antara satu sama lain. Bahawa hidup dalam sistem alam ni sunnatullah. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawa makna dari ayat di atas adalah Allah SWT telah menciptakan berbagai macam manfaat dan terkandung pada benda-benda, dan kemudian Allah SWT memberikan petunjuk pada manusia untuk boleh mengeluarkan manfaat-manfaat tersebut. Jadi alam ni banyak benda. Jadi benda tu boleh dikaji dan dibuat sesuatu untuk kepentingan manusia sendiri dah. Allah SWT juga telah menentukan bagi masing-masing haiwan apa-apa yang menjadi kepentingannya. Haiwan pun dia tahu apa perlu ada tanduk ke atau perlu tak ada tanduk. Lalu menunjukkannya kepadanya itu dan juga mengajarkannya tentang bagaimana memanfaatkannya. Ikut natai pun automatik pandai. Dia isap pek mau dia apa pandai macam-macam lah. Oleh kerana itulah dalam surah Taha ayat 50 Allah SWT berfirman bermaksud Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya dan kemudian memberinya petunjuk. Jadi Allah beri petunjuk sehingga dia boleh hidup, meneruskan hidup dengan cara masing-masing. Tiba-tiba panas diri dah. Cara makan, cara cari makan, tiba-tiba pandai dah. Ilham diberikan oleh Allah SWT. Berikutnya dalam surah Furqan ayat 2, Allah SWT berfirman yang bermaksud dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Sementara dalam surah Al-Qamar ayat 49 Allah SWT berkata yang bermaksud sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi benda tu ada ukuran berlaku. Kalau kita nak kaji moleknya DNA lah. Kalau manusia ni DNA, makhluk lain pun DNA. Itu adalah sistem data dia lah, data maklumat. Cuma ni sekadar boleh tahu dia ini orang Melayu putih kau bapak kau anak kau sama kau sekadar tengok gitu dah. Tapi baca mungkin situ ada maklumat data umur hidup berapa kau mungkin ada lah dalam DNA kita dah. Tapi dah tak siapa lagi sains pun ilmu tentang kaji setara tu dah. Dari penjelasan-penjelasan di atas kita dapat tahulah bahawa erti dari hidayah ialah memberikan petunjuk dan penjelasan. Petunjuk-petunjuk ilahi itu tidak hanya terbatas bagi manusia saja, melainkan juga mencakupi binatang-binatang juga. Petunjuk natai pun ada cara dia, Allah beri petunjuk pada dia. Bahkan mungkin petunjuk ilahi terdapat di dunia binatang lebih jelas memberikan petunjuk dan bukti pada kita bahawa Allah SWT lah yang telah menentukan ukuran masing-masing dan memberikannya petunjuk. Dia tahu kadang-kadang ikan tu dah, ikan tuna tu daripada laut naik ke atas sungai naik patah. Nak pergi bertelur apa tak? Bertelur dah untuk tu dah. Nak beranak dia lah. Dan dia biar mati, ada natai lain pun bagi makan dah. Jadi benda tu pelik. Satu ilham untuk memberi rezeki pada natai lain juga dah. Dia akan jadi rotek dia lah. Rotek dia akan buat.
kehidupan yang benda sama saja dak. Dia belajar mana tak tahu, jadi itu kata ilham ni. Para ilmuwan baik dari dunia barat maupun dunia timur telah berbicara mengenai fenomena-fenomena insting petunjuk ilahi dalam buku-buku mereka. Putih pemikiran. Disebutkan bahawa terdapat beberapa jenis burung yang mempunyai insting untuk kembali ke tempatnya semula. Burung pula jauh dah. Menatai laut, sungai laut tu pun jauh dah. Ikan paus kau gapo ni. Beribu kilometer berguna dah. Dia ada satu laluan dia. Begitu juga dengan burung. Burung ni bukan dekat berpuluh-ribu kilometer. Itu lebih dah. Jauh satu benua ke satu benua itu band dah. Kenapa tu jadi insting dia buat apa dia buat gitu dah. Seperti burung hazar yang suka berhijrah ke tempat yang jauh dari tempatnya semula. Namun kemudian dia akan kembali ke semula. Begitu juga burung-burung yang terbang dengan melintasi jarak ribuan batu di atas permukaan lautan. Namun kemudian tetap kembali ke tempat asalnya tanpa kebingungan. Tak sesak pun dah. Apa dia jadi nak pergi ikut jalan tu? Tak sesak pula. Laut ni nak kita ni kalau tak ada kompas zaman dah ni nak. Dulu tengok BT ikut tak. Nah ni tengok kompas. Hilai alat GPS ke apa kompas ni pakai ni pakai sesak gitu tak. Nak kereta pun sesak. So kalau ada laut yang tak ada traffic light, tak ada jalan ke apa tak luah main nak. Jadi naten tak sesak tak. Terbang kot laut ke apa nak. Tanpa bingung betul. Demikian juga halnya dengan burung dara pos yang membawa surat-surat. Di mana untuk pulang dan pergi dia mesti melintasi jarak yang sangat jauh. Zaman dulu guna burung. Namun sedikit pun tidak mengalami kebingungan. Contoh lain adalah ikan salmon yang berangkat dari sungai tempatnya menetas menuju ke laut. Dia tinggal di laut dalam waktu yang cukup lama. Namun kemudian dia kembali ke sungai tempat asalnya tanpa tersesat. Dia boleh pula patah kelik dah. Kita ni lama tak pergi tak ke lupa dah. Berapa setahun tak pergi pula sesat tak. Kecuali guna lon GPS. Nah, lon ni cara lon ni dulu kat. Sesat tak. Tak tahu mana nak pergi tak. Naten ni bukan semata bertahun-tahun tu dia boleh pulang semula dengan tak payah guna GPS ke apa, boleh tak sesat. Kenapa jadi gitu? Itu tanda kebesaran Allah SWT juga. Inilah laba-laba yang membangun tempat tinggalnya berupa jari-jari dan yang halus namun kuat. Dalam hal mencari jejak dengan menggunakan penciuman, anjing menunjukkan kemampuan yang mengagumkan. Jauh boleh bang dah anjing. Binatang yang dikenal dengan sebutan kepiting laut. Jika kehilangan salah satu cakarnya, dia menyedari bahawa salah satu bahagian tubuhnya ada yang hilang. Lantas dia segera menggantikannya dengan memacu pertumbuhan sel-sel yang baru dengan segera. Binatang lainnya adalah ulat makanan. Di mana sekiranya manusia memotong kepalanya, maka dengan segera dia akan membuat kepadanya baru dari tubuhnya. Semut juga dia menemukan butiran-butiran biji gandum atau biji-biji yang lainnya, maka dia akan membelah masing-masing biji-biji gandum tersebut menjadi dua bahagian. Kerana takut sekiranya biji gandum itu masih utuh dan menyentuh sesuatu yang basah, maka akan tumbuh. Dan tentunya dia tidak akan dapat memanfaatkannya lagi. Naten pandang. Semut belah dua untuk jadi benih. Biji dia boleh tumbuh. Begitulah seterusnya fenomena-fenomena insting. Yang petunjuk ilahi. Ilham dia boleh nak buat tu. Yang Allah SWT telah berikan kepada berbagai jenis binatang-binatang lainnya. Yang kesemuanya itu merupakan bukti-bukti nyata akan kebenaran firman Allah SWT. Yang mengatakan dan maksudnya dia menentukan kadar masing-masing dan memberikannya petunjuk. Jadi benda tu jadi kita mikirlah tak. Sumber hidayah ni kita berfikir, kita menghayati tadabbur. Benda yang sama orang hadapi, sama-sama tengok, sama-sama kelih, sama-sama merasai tapi tidak menghayatinya. Dia tak akan merasai kebesaran dan kehebatan Allah SWT. Tapi kalau tengok fenomena alam ni, kehidupan alam ni, hak zahir ni, tak kira ada gaib lagi, hak zahir ni saja pun kita akan berasa hebatnya Allah cipta. Tak cerita lagi alam bunia, alam gaib tu tak. Waktu pun pelik je tak. Yang juga menunjukkan kebesaran Allah SWT di hutan yang tak ada hutan pokok ke apa. Orang jumpa kedai, orang jumpa satu rumah, satu bangunan. Dia macam satu alam yang macam kita juga alam bunia ni. Di kawasan tak ada orang. Nah. Begitu ya, benda tu kuasa Allah SWT juga. Tapi hak ni, hak zahir tu banyak mana kita boleh berfikir, merasai kehebatan Allah. Jadi sumber hidayah, sumber yang menyebabkan kita ni rasa perlu bergantung kepada Allah SWT. Dan menyebabkan kita rasa yakin yang kita akan bertemu Allah SWT pula di hari kiamat. Benda ni logik. Insting kita dah. Orang natai boleh balik ke sungai tempat dia beranak dulu dah.
kita ni pun juga akan kembali kepada Allah SWT. Insting kita ataupun kata ilham sebenarnya ada. Kita je buat lupa-lupa ataupun melupakan diri kita sendiri. Kalau kita berfikir semula kehebatan Allah SWT, kita rasa kita perlu memerlukan Allah. Kita memerlukan kasih sayang Allah. Kita memerlukan cinta Allah. Dan kita perlu kembali kepada Allah. Itulah beberapa perkara tentang Al-Quran. Inilah Al-Quran banyak. Bukan cerita benda pelik lain dah. Dia cerita kebesaran Allah. Tauhid dah. Mengesahkan Allah. Merasai kebesaran Allah. Kehebatan Allah melebihi makhluk. Kalau kita mengaji agama, merasai kebesaran Nabi Muhammad. Kebesaran Tok Wali. Itu tak kena dah tu dah. Quran tak cerita Tok Wali. Nabi pun tidak nampak besar. Cerita Nabi awak ada awak salah. Quran dia sebut. Dia bukan nak membesarkan makhluk, tapi membesarkan Allah dalam Quran ni. Kalau kita baca dengan tadabbur molek, insya-Allah kita akan berasa kita sebenarnya memerlukan Allah SWT. Setakat itu sajalah pembincangan kita untuk pagi ni. InsyaAllah tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.